ampunkan dosa-dosa kita yang telah berlalu selama ini dan semoga Allah meninggikan ataupun menambahkan darjat kita di sisinya dengan berlalunya separuh masa pertama Ramadan ini. Jadi kita tidak boleh meninggalkan separuh Ramadan ini melainkan selepas kita melalui satu juzuk yang berada ataupun kita melalui perjalanan tadabbur kita perlu melalui juzuk yang ke-15 insya-Allah. Pada hari ke-15 Ramadan ini kita akan mendapati di antara surah-surah yang berada di Al-Quran adalah berkenaan tentang perpindahan ataupun perjalanan. Kita akan berpindah daripada 15 Ramadan yang pertama ini kepada 15 malam yang terakhir. Masya Allah. Masa berlalu dengan pantasnya kita dah nak masuk kepada 15 Ramadan yang terakhir. Jadi sebelum ni kalau kita gunakan gear 4, maka sudah sampai masanya kita menukarkan gear kita kepada gear 5 insya-Allah dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan berpindah daripada fasa 15 juzuk kepada 15 juzuk yang terakhir insya-Allah. Dan memang di antara surah di tengah-tengah Al-Quran ini adalah perpindahan daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Dalam erti kata yang lain, kita mesti bergerak dari 15 Ramadan yang pertama kepada pergerakan yang lebih kuat dan gagah. Kena mulia di sisi Allah. Bermakna kita berpindah daripada 15 Ramadan yang lalu dan kita meneruskan perjalanan kita untuk meniti saki-baki 15 Ramadan yang terakhir ini dengan dengan intipati ataupun motivasi yang lebih daripada sebelum ini dan diharapkan kita punya diri ini lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pastikan kita jangan jadikan perjalanan Ramadan kita ini menjadi semakin lemah. Patutnya perlu semakin bersemangat dan kita pastikan kita bermotivasi dengan Al-Quran salah satunya insya-Allah. Dan kita bermotivasi dengan Al-Quran dengan semakin kita upgrade cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi cara yang betul adalah menentukan motivasi kita. Jadi kalau kita sudah menyelusuri daripada juzuk yang pertama sehingga juzuk yang ke-15 ini, kita dapati pelbagai cara untuk kita boleh memotivasikan diri kita memandang kepada sesuatu perkara yang Allah takdirkan kepada kita dengan satu sudut sisi pandang yang baru daripada sebelum ini insya-Allah ya. Jadi apa yang menarik perhatian saya lah di tengah-tengah Al-Quran ini, juzuk yang ke-15 ini adalah pada halaman 242. Baik, mari kita sama-sama ya para pendengar yang dikasihi Allah semua, kita pergi kepada ayat yang pertama, surah yang amat besar ya di apa ni? Yang amat besar kedudukannya di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana menurut kata ustaz, Nabi tidak pernah meninggalkan surah ini setiap kali sebelum Nabi tidur. Sebagaimana surah Al-Mulk itulah suratul Isra ini dibaca. Di dalam surah ini ada ayat pertama yang memperjelaskan semuanya dalam satu ayat. Ayat ini memperjelaskan satu peristiwa yang luar biasa yang tidak pernah berlaku pada mana-mana manusia. Bahkan Nabi Sulaiman sendiri yang diperjalankan oleh Allah oleh angin, tak akan boleh ada kelajuan angin seperti kelajuan burak pada malam tersebut. Ya. Jadi di muka surat 282 ini, di ayat yang pertama, surah Al-Isra, juzuk yang ke-15. Jadi daripada ayat ini sebenarnya apa yang kita mahu fokuskan adalah Al-Isra wal Mi'raj yang berlaku kepada Nabi SAW mengandungi pelajaran dari sudut kesakitan. Iaitu kesakitan itu ada penawarnya. Setiap tahun duka cita kita, ada cara untuk kita memberikan ubatnya.
Jadi jika kita perhatikan Isra' Mi'raj dari Al-Quran ni, Al-Quran yang diturunkan Allah menghubungkan Al-Isra' wal Mi'raj yang tidak akan berulang kepada sesiapa setelah ia berlaku kepada Nabi SAW. Allah hubungkan peristiwa ajaib ini dengan kita, orang-orang mukmin di akhir zaman ini, dengannya Allah menyebut dua namanya di hujung ayat yang pertama, iaitu As-Sami' Al-Basir. Jadi beri perhatian kepada nama Allah sebanyak dua nama di penghujung ayat yang pertama ini. Ini adalah cara Allah menjemput kita yang diuji Allah dengan Nabi yang diuji Allah sebelum Isra' dan Mi'raj. Cara Allah menjemput kita ni yang ketika ini jika kita diuji Allah dengan keadaan yang mengalami tahun duka cita, ianya sama dengan Nabi yang diuji Allah sebelum Isra' dan Mi'raj. Jadi ini adalah satu cara Allah membina jabatan untuk diperjalankan kita dari tahun 2023 ini, 1444 Hijrah, bergerak pergi ke diari perjuangan Nabi sebelum di Isra' pada malam tersebut, insya-Allah. Jika kita lihat pada ayat yang terakhir, Nabi ada menyebut, Allah ada merakamkan innahu huwas samiul basir. Ia adalah asma Allah yang menggambarkan perjuangan Nabi sebelum Isra' dan Mi'raj. Itulah tahun duka cita sebelum Nabi diperjalankan pada malam tersebut. Dalam erti kata lain, ayat pertama ada dua unsur sebab dan akibat. Allah memulakan terlebih dahulu dengan akibat, iaitulah apa yang diberikan Nabi, iaitu perjalanan Isra', dan Allah menyebut sebabnya ianya adalah disebabkan kerana Nabi menderita pada tahun duka cita. Tetapi pada waktu itu Nabi melihat Allah dengan As-Sama' Al-Basir. Jadi Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi di situ Maha Suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya dalam satu malam sahaja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkati di sekelilingnya untuk kami perlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik, apabila Allah menguji kita dengan tahun-tahun duka cita, sebenarnya Allah nak lihat kita menyebut nama Allah As-Sami' Al-Basir. Kombinasi maha mendengar dan maha melihat ni adalah kombinasi yang sangat sempurna. Allah dia tidak mengakhiri ayat pertama dengan innahu ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah mengakhiri ayat satu dengan namanya yang maha berkuasa, maka jadilah Isra' Mi'raj ini sebagai satu cerita yang mendatangkan kekaguman kepada kita mengenai peristiwa itu dan batang tubuh Nabi. Tetapi Allah menukarkan daripada qadir tadi kepada Sami'un Basir. Sebab Allah nak jemput kita yang mengalami tahun duka cita bahawasanya kita ni tidak bersendirian. Kita mempunyai teman, kita mempunyai Nabi SAW yang juga berduka cita tetapi sentiasa ingat dengan dua nama Allah atau dua asma Allah ini. Lalu kerana mengingati dua asma Allah ini, maka Allah menghadiahkan kepada Nabi nikmat ataupun rezeki. Maka kalau kita diri kita bila diuji Allah dengan tahun duka cita, Allah akan memberikan kita nikmat ataupun rahmatnya ataupun rezekinya dengan cara Allah yang tersendiri. Jadi apabila kita mendaulatkan As-Sami' Al-Basir Allah, kita boleh bercakap dengan diri kita, di mana kalau kita betul-betul merasakan asma Allah yang maha
melihat itu dan Yang Maha mendengar itu meliputi kita, kita berhubung di dalam kalbu kita ini dengan dua asma Allah ini dengan mengatakan, Ya Allah, Engkau tahu akan keadaan aku ini. Kerana Engkau yang aturkan semua ini. Engkau mendengar apa yang aku lafazkan dalam doa aku, Ya Allah. Engkau mendengar apa yang menimpa di hati aku ini. Dan Engkau tahu sebersebi apa yang orang kata kepada aku. Orang mengutuk aku, orang memaki aku, orang menyakiti aku. Engkau maha mendengar rintihan hati aku yang tersakiti. Jadi kita rasakan juga Al-Basir itu meliputi kita dengan kita berkomunikasi atau memandang Allah di dalam kalbu kita dengan mengatakan Engkau maha melihat Ya Allah bagaimana moving forward yang aku lakukan. Engkau maha melihat tindak tandukku untuk meneruskan kehidupan meskipun aku ni dikhianati, disakiti, dicemooh. Engkau maha melihat struggle perjuangan aku. Engkau juga maha melihat bagaimana aku tidak berputus asa. Engkau maha melihat bagaimana aku memperbanyakkan amal soleh aku ketika disakiti. Engkau maha mendengar doa aku. Engkau maha melihat tindakan aku selepas doa. Jadi apabila kita berhubung ataupun memandang Allah dengan dua asma dia ini, apabila kita mengalami satu tahun yang berduka cita ataupun kita mengalami saat ataupun keadaan yang memberi efek duka cita kepada kita, ianya adalah satu tindakan yang sangat sempurna apabila kita uh, menjalani takdir Allah itu dengan memandang ataupun berhubung dengan dua asma Allah ini dan kita merasakan ia meliputi kita dengan kita melafazkan dalam hati kita, kita berhubung, kita memandang Allah yang maha mendengar dan maha melihat itu. Kena merasakan di dalam hati kita. Maka Isra' dan Mi'raj bukan hanya peristiwa sejarah yang kita kenang setahun sekali kerana Nabi mengenang peristiwa ini setiap malam. Nabi SAW membaca ayat 1 hingga 111 setiap malam. Ini adalah hadis yang sahih. Kenapa kalau kita ni, kita baca, kita ingat setahun sekali sahaja. Apabila Quran bercerita, apabila Quran ini dia bercerita, kita jangan jadikan setahun sekali baru kita nak baca Quran tentang Isra' dan Mi'raj ini. Apabila Quran bercerita, maka kita kena pastikan at least setiap malam kita membaca satu ayat. Ayat itu ayat yang pertama. Supaya kita boleh recharge ataupun kita boleh imbau kembali dengan melihat kembali ayat tersebut dan meyakini apabila berlaku tahun-tahun duka cita kepada kita, Allah nak lihat adakah kita merasakan dua nama Allah ini, asma Allah ini meliputi kita. Adakah kita melihat tahun-tahun kita melihat Allah itu dengan satu pandangan ataupun satu view optimis atau sebaliknya. Bagaimana kita berkoneksi dengan Allah apabila kita menghadapi sesuatu saat-saat duka cita ataupun tahun duka cita yang Allah telah tetapkan kepada kita. Adakah kita memandang Allah itu sebaliknya ataupun kita memandang Allah itu dengan merasakan asma dia itu meliputi kita. Jadi ianya adalah cara sebenarnya kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui ujian yang Allah tetapkan ataupun takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Bagaimana kita melalui fasa-fasa orang kata fasa-fasa down kita bersama Allah dengan memandang Allah. Apa yang kita pandangkan? Apa yang kita hubungkan dengan diri kita? Itu adalah persoalannya. Jadi sebenarnya Allah sudah mengajar kita ataupun kita boleh lihat di dalam kitab Tauhid cara kita memandang Allah dengan af'alnya, dengan asma'nya dan sifatnya. Jadi pada surah Al-Isra' ini
bolehlah kita ambil bahawa kita dapat merasakan yang dua nama ataupun dua asma Allah itu meliputi kita apabila sesuatu kita menghadapi tahun duka cita yang Allah telah tetapkan untuk kita, iaitu As-Sami' and Basir, ya. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Rasakan di dalam hati kita dengan berkomunikasi dengan Allah itu, berhubung dengan dia. Bagaimana nak memandang asma dia tu? Dengan kita berkomunikasi dengan Allah, dengan menyatakan, ya Allah, aku tahu Engkau melihat akan keadaan aku ini, keadaan susah aku ini. Aku tahu Engkau mendengar setiap rintihan aku. Aku tahu Engkau mendengar setiap bibit-bibit doa aku. Engkau sentiasa dengan aku, ya Allah. Dan daripada asma dia yang maha melihat dan maha mendengar itu, Allah yang maha kuat, Allah yang maha bijaksana itu akan meliputi kita juga. Dan di situlah bantuan dia, kekuatan dia. Uh, kita berjalan meniti takdir-takdir ataupun kesusahan kita itu dengan sifat-sifat ataupun asma Allah yang lain. Begitulah cara Allah meliputi kita. Kita perlu rasakan, hadirkan. Kalau kita tidak berkomunikasi ataupun berhubung atau memandang, kita tidak akan nampak Allah. Kita akan tidak merasakan yang hidup kita ni bertuhan. Kita ada Allah di sisi kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi kita yang terhijab daripada memandang Allah tersebut apabila diuji dengan sesuatu perkara. Ya. Jadi kita, betapa cantiknya sebenarnya Allah merakamkan ayat yang pertama ini, bagaimana Allah memberikan sesuatu nikmat, hadiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah sendiri melalui tahun duka citanya, tetapi tidak pernah ia sedikit pun meninggalkan Allah, dan ia selalu memandang Allah daripada dua asma ini. Jadi Allah sudah sebut, jika kita ini tidak meninggalkan dia, sentiasa membawa dia bersama ketika diuji, maka pasti Allah akan kurniakan rahmatnya di sebalik ujian yang Allah tetapkan yang kita lalui tersebut. Jadi apabila kita merasakan lelah, kita merasakan diri kita apabila beramal, datang satu masa kita merasakan kita malas, kita down, kita tiada semangat, tidak bermotivasi untuk membuat ataupun membuat amal itu pada hari-hari tertentu, maka ingatlah kita ada Allah yang maha kuat. Kita ada Allah yang maha bijaksana yang akan membantu kita. Kerana apabila kita beramal, kita sedar bukan usaha kita, tiada sedikit pun usaha kita, tetapi nafsu kita sentiasa ingin kehadapan. Ingin kehadapan, ingin mencantas apa sahaja yang kita telah mujahadah. Jadi kita kena sedar yang kita tiada daya pun untuk membimbing ataupun melawan nafsu kita sendiri, melainkan dengan af'al Allah, asma Allah dan sifat Allah itu meliputi kita, bersama-sama dengan kita. Jadi apabila kita berada di dalam sesuatu keadaan yang saya sebut ini, maka sentiasalah ingat Allah kembali. Kembalikan kita ni kena kembali kepada Allah dengan memandang, dengan berhubung dengannya. Mohon kesabaran. Allah yang maha sabar tu dia akan meliputi kita. Kena rasakan. Allah yang maha sabar inilah yang membuatkan aku sabar di dalam menghadapi, di dalam beramal ini. Allah yang maha kuat itulah yang memberikan aku kekuatan untuk beramal. Allah yang maha bijaksana itulah yang mengaturkan aktiviti-aktiviti aku daripada satu amal dan kepada satu amal sehingga aku boleh istiqamah. Rasakan kebijaksanaan Allah itu mengurus dan mentadbir aktiviti harian kita. Jadi apabila kita kembali kepada diri kita yang lemah ini, yang nak ikut hawa nafsu ini,
kembalilah kepada Allah yang Maha Kuat. Jangan berputus asa. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Kerana apabila kita beramal, ianya adalah satu bentuk rahmat, atas kehendak rahmat Allah kita dapat beramal. Ataupun kita dapat, saya cakap berkenaan dengan amal lah. Dan apabila kita beramal itu, ianya apabila kita sebut nikmat, konteks nikmat adalah ia merupakan hadiah daripada Allah kepada kita. Kita tidak ada usaha di situ. Bukan kita yang nak memberi Allah itu sesuatu. Tetapi Allah itu yang memberikan kita rahmat dia dengan memberikan ataupun menggunakan bantuannya, menggunakan kekuatannya untuk kita ataupun menggerakkan kita untuk beramal pada hari tersebut. Masya Allah. Jadi adakah kita yang nak mempersembahkan amal kita itu kepada Allah? Tidak. Kita beramal adalah salah satu tanda cara kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat ataupun di atas kehendak rahmat dia yang menggerakkan kita untuk beramal pada hari tersebut. Jadi rasakanlah di dalam diri kita apabila kita nak beramal, aku nak berkhidmat kepada Engkau ya Allah. Aku nak mengabdikan diri aku kepada Engkau ya Allah. Aku nak membahagiakan Engkau ya Allah. Sebab Engkau memberikan aku hadiah. Itulah cara aku untuk membalas ataupun menghargai hadiah yang kau berikan kepada aku dengan mengabdikan diri aku kepada Engkau. Dengan berkhidmat kepada Engkau. Dengan membahagiakan Engkau. Dengan berkasih sayang dengan Engkau. Rasakan kelazatan beramal itu. Apabila kita merasakan kita yang kena buat, kita yang kena usaha, kita tidak merasakan asma Allah itu meliputi kita, sifat Allah itu meliputi kita, afal dia itu meliputi kita, maka di situ nanti kita akan menghadapi satu keadaan di mana kita akan stuck. Kita akan rasa berat untuk beribadah dan di situlah kita akan mengalami satu fasa kita diuji dengan amal kita. Jadi niat itu penting sebenarnya dan memahami apa sebenarnya definisi amal itu di sisi Allah Subhanahu Taala dan di sisi kita. Jadi sama juga dengan tips untuk takdir ataupun musibah kita untuk menghadapi musibah yang Allah rasa apa tu kurniakan kepada kita, sentiasalah ingat dengan surah ataupun ayat yang pertama daripada surah Al-Isra ini, bagaimana asma Allah itu yang maha mendengar lagi maha melihat itu meliputi Nabi dan Nabi berhubung memandang perkara tersebut apabila dia menghadapi tahun-tahun berduka cita itu dia memandang asma Allah itu lalu Allah mengurniakan rahmat dan nikmat ataupun rezeki kepada dia lalu di Isra' dan Mi'rajkan. Itulah cara kita sebenarnya membawa Allah di dalam kehidupan kita. Walau apa pun situasi yang Allah tetapkan kepada kita setiap hari untuk kita hadapi, sentiasalah merasakan hidup kita ni ada Allah. Hidup kita ni bertuhan. Apabila kita dapat memegang perkara tersebut, insya-Allah perjalanan kita semakin lama semakin jelas. Perjalanan kita semakin lama semakin kuat dengan adanya Allah. Dengan adanya Allah yang maha sempurna itu meliputi kita. Kita akan merasakan tersebut dan akhirnya memberikan satu kesan yang kukuh di dalam kolbu kita, membuatkan ianya melahirkan satu pegangan dan keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi ianya rasakanlah bagaimana dekatnya Allah tu dengan kita. Tiada jarak pun sebenarnya yang memisahkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tips untuk menghadapi ujian, sesuatu ujian apabila Allah mengurniakan suatu musibah yang begitu berat kepada kita, ia adalah pertamanya kita perlu sedar itu adalah tanda Allah ingin memanggil kita kembali. Jadi perlu cari sumber yang mengaturkan ujian tersebut kepada kita, iaitu Allah. Jadi
balik kepada Allah dengan bertaubat terlebih dahulu. Mohon ampun kerana pasti ada. Kita tidak pernah lari daripada dosa. Bukanlah kita nak kata ujian itu adalah sebab kifarah ataupun sebab kita buat dosa ujian itu terjadi. Kita tidak fokus kepada perkara tersebut, tetapi kita fokus kepada diri kita ini yang sentiasa banyak dosa. Jadi apabila kita ingin kembali kepada Allah, perlulah kita bersihkan diri kita terlebih dahulu dengan bertaubat, ya, menyucikan diri dengan akui diri ini penuh dosa, dan kita ni sebelum ini mungkin kita jarang-jarang hendak memandangnya, hendak berhubung dengannya. Memandangnya apabila diberi nikmat saja. Kemudian tetapi apabila menzahirkan alhamdulillah, apabila dikurniakan nikmat, tapi malangnya kita tidak membalas hadiah Allah tu dengan melakukan taat dan setia kepadanya, dengan melakukan takwa yang bersungguh-sungguh, kita lalai. Kita seolah macam apabila Allah kurniakan hadiah kepada kita, kita pun macam terima kasih Allah. Lepas tu hmm, tak ada pun rasa macam aku nak buat lebih baik lah lepas ni. Apa yang menggembirakan Allah? Bagaimana cara aku nak khidmat pada Allah ni? Banyak hadiah diberikan dekat aku ni. Kita tak pernah pun terfikir begitu kan? Kita tak pernah pun terfikir untuk memandang kembali apa yang diberi. Cukup sekadar mengucapkan syukur, tetapi tidak membawa hati itu bersama, dan amal pun acuh tak acuh sahaja kan. Jadi apabila Allah beri ujian yang hebat, yang berat, maka sedarlah kita bahawa kita perlu uh, admit yang kita ni kurangnya berhubung dengan Allah sebelum ini, ya, di dalam kolbu kita. Jadi bersihkan kolbu kita dengan istighfar, dengan selawat, dengan asma Allah, ya, secara istiqamah. Berapa kemampuan yang kita boleh buat setiap hari, kita buat. Jadi upgrade sedikit demi sedikit. Yang penting adalah istiqamah. Niat perlu jaga, ya. Dan sebenarnya apabila kita hendak melakukan zikrullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita perlu tahu bahawa musibah itu adalah hadiah daripada Allah untuk kita. Walaupun dalam keadaan Allah itu memberikan satu kesusahan kepada kita, sesuatu perkara yang kita perlu lalui dengan uh, penuh dengan onak duri, penuh dengan emosi yang terluka. Tetapi ianya kalau kita pandang daripada sudut hakikatnya adalah ianya satu adalah satu hadiah buat kita, kerana Allah ingin mengupgradekan diri kita. Tanpa ujian, manusia tidak akan belajar. Tanpa ujian, manusia tidak akan moving forward. Itu sebenarnya. Allah lebih mengenal hamba-hamba dia. Apa yang Allah berikan itu adalah bersesuaian dan tidak pernah pun orang kata membebani kita. Ia bersesuaian dengan tahap kita. Allah lebih mengenal kita. Jadi apabila kita melaksanakan zikrullah, selawat, asma adalah untuk kita ini membersihkan kolbu kita yang selama ini penuh dengan kekotoran, penuh dengan kesyirikan, penuh dengan menduakan dia di dalam kolbu kita. Jadi laksanakanlah dengan rasa untuk untuk menghadiahkan kepada Allah, untuk merasakan yang kita perlu memperbetulkan apa yang Allah dah beri dekat kita ni, dekat diri kita ni, kolbu kita ni adalah milik dia. Dia hadiahkan kepada kita tetapi kita tidak menjaganya dengan betul. Jadi pandanglah, aku perlu jaga kolbu aku ini dengan betul. Aku perlu pastikan kolbu aku ini bersih supaya aku boleh berkomunikasi, boleh berhubung, boleh memandang Allah tu setiap masa selepas ini. Jadi laksanakan perkara itu dengan rasa, dengan penuh rasa rendah diri, rasa hanya aku buat ini hanya ingin mendapat redha Allah sahaja. Aku ingin berkhidmat kepada dia. Betapa kolbu ini dia telah kurniakan aku selama berapa tahun? 40 tahun, 30 tahun. Dihadiahkan kepada aku. Masih lagi sifat hayat dia berada di dalam diri aku. Masih lagi jantung aku berdegup. Masih lagi diberikan turun naik nafas setiap hari.
masih lagi banyak ya hadiah yang Allah beri kepada kita, tetapi kita tidak sedar sebab kita tidak pernah sedikit pun untuk memandang asma dan sifat dia ataupun af'al dia meliputi kita. Jadi apabila kita merasakan yang nikmat Allah itu tidak pernah pun meninggalkan kita setiap saat, Allah itu memberikan hadiah kepada kita, maka laksanakanlah takwa, laksanakanlah amal soleh tanpa meninggalkannya. Ianya adalah ibarat kita itu adalah takwa, kita adalah tali perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah menerima hadiah begitu banyak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai tanda penghargaan dan tanda untuk kita berterima kasih dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah dengan melaksanakan apa yang Allah suruh. Apa yang Allah beri, apa yang Allah dah beri hadiah tu, kita kena membalas tersebut dengan melaksanakannya. Jadi apabila ada dua perhubungan macam tu, Allah beri, kita balas dengan rasa yang kita ini hamba dia kan. Terlalu banyak hadiah dia beri. Terlalu banyak hadiah Allah, terlalu banyak di dalam kehidupan kita sehingga sampai kadang-kadang kita pun tak terhitung. Sampai satu tahap tak terkeluar daripada kita punya tekak ini ataupun daripada kotak suara kita tersekat. Kerana ya Allah banyaknya ya Allah. Tak terhitung ya Allah. Malu aku ya Allah. Apa yang aku dah buat selama ni ya Allah. Hadirkan rasa macam tu. Setiap kali menzahirkan syukur, ya Allah, segala puji hanya milik Engkau ya Allah. Segala puji dan terima kasih hanya milik Engkau ya Allah. Di atas nikmat, sebut nikmat, sebut satu persatu yang Allah beri. Sampai akhirnya tak terkeluar. Kerana penat untuk list down. Banyak, terlalu banyak ya. Jadi kita create lah satu perhubungan yang cantik dengan Allah. Kita kukuhkan tadi perhubungan tu. Orang dah beri, kita menerima dan kita membalas lah. Jadi barulah ada satu perhubungan yang cantik dengan Allah. Jadi kukuhkan perhubungan itu dengan melaksanakan takwa, bersungguh-sungguh melaksanakan takwa. Rasakan kelazatan amal itu. Ianya tidak menjadi berat kalau kita memahami definisi amal itu di sisi Allah dan di sisi kita. Jadi saya rasa moga mendapat satu sisi pandang yang baru pada 15 Ramadan ini, dan kenapa sebenarnya kita ni sebagai seorang hamba dia perlu selalu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu dia sebenarnya apa sahaja yang diberikan tidak pernah dia berniat untuk menyusahkan hamba dia. Itu adalah salah satu cara Allah berbicara dengan kita. Cara Allah menguji kita, menguji taat setia kita. Dia dah banyak beri, betul tak? Banyak sangat dia beri hadiah kepada kita. Sekali-sekala dia uji kita. Takkan kita nak lupakan dengan segala nikmat yang diberikan sebelum ni, betul tak? Takkan kita mahu bereaksi dengan melupakan dia. Merasakan berbagai-bagai rasa timbul di dalam hati ini kan. Jadi laluilah tahun-tahun duka cita kita ataupun tahun-tahun musibah kita ataupun fasa musibah kita ini dengan memandang Allah itu maha mendengar lagi, maha melihat. Merasakan dua asma dia ini meliputi kita. Tanpa rasa agak sukar untuk kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui fasa tersebut dengan merasakan Allah yang maha sabar itu meliputi kita. Dengan sabar itulah, dengan sifat sabar dia itu yang menggerakkan kita, kita dapat menempuh satu persatu fasa tersebut. Dengan bantuan Allah yang maha kuat, yang maha bijaksana untuk menguruskan perjalanan kita itu, rasakan perkara tersebut meliputi kita. Kena sentiasa merasai perkara tersebut. Jika kita tidak merasai, kalau kita
dalam keadaan kita susah pada hari ini, kita bangun, kita berdoa, tetapi 2, 3, 4 hari masih lagi dalam keadaan sama, tiada perubahan, rasakanlah daripada pertama kali kita berdoa dan sehingga hari yang keempat kita masih survive berjalan walaupun dalam kesusahan, walaupun dalam keadaan Allah tidak mengangkat doa kita tersebut, di situlah kita perlu merasai Allah yang Maha Sabar itu meliputi kita. Allah yang Maha Sabar, dengan bantuan Allah yang Maha Sabar tu kita berjaya sampai hingga ke hari keempat. Rasakan di dalam kehidupan kita ini. Jadi begitulah cara kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Taala. Daripada rasa tersebut, dia akan menimbulkan keyakinan. Allah akan buka apabila kita mula berlatih praktis merasakan Allah itu meliputi kita, Allah itu hidup kita ni ada Allah, hidup kita ni ada Tuhan, hidup kita bertuhan, maka Allah boleh mengangkat hijab kita dengan memberikan satu pembukaan yang baru, iaitu dengan mencampakkan rasa yakin dan mencampakkan rasa pegangan kepercayaan yang tinggi kepada dia. Ianya adalah suatu proses. Tanpa kita melaksanakan proses ini, tidak mungkin kita akan dapat pergi kepada peringkat yang seterusnya. Jadi bersabarlah, bawa Allah yang Maha Sabar itu bersama-sama kita dan yakinlah perkara ini ataupun musibah ataupun fasa kesusahan ini tidak selamanya kita akan di situ. Akhirnya andai kata daripada suatu musibah, sesuatu kesakitan yang Allah tetapkan kepada diri kita, tetapi tiada kesembuhan yang Allah kurniakan kepada kita, dan kita melihat keadaan diri kita semakin lama, semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah, dan akhirnya kita mengetahui bahawa yang sifat-sifat Allah, asma Allah sudah mula hendak meninggalkan kita. Ia bermakna kita sudah sampai masanya kita untuk kembali kepadanya. Satu persatu Allah akan cabut, Allah akan angkat daripada kita. Kita merasainya, kita merasai satu persatu. Begitulah kita punya perjalanan kehidupan kita, ya. Dan akhirnya kita tahu, ya, kita reda bahawa ya Allah, sudah sampai masanya aku untuk kembali kepada Engkau, ya Allah. Aku reda, ya Allah, sampai di sini sahaja perjalanan kehidupan aku di muka bumi ini, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Engkau sentiasa tidak meninggalkan aku. Walaupun orang yang mempunyai tali perhubungan yang kuat dengan Allah ini, apabila ajal dia telah sampai ataupun Allah ingin ataupun takdir untuk dia bertemu dengan Allah itu sudah sampai, pasti Allah akan memberikan tanda-tandanya sebelum itu supaya dia bersedia, insya-Allah. Jadi mari kita sama-sama perbaiki perhubungan kita dengan Allah sempena 15 Ramadan ini. Mudah-mudahan fasa 15 Ramadan yang seterusnya ini kita lebih alert ataupun lebih aware dengan Allah itu yang sentiasa tidak meninggalkan kita dan sentiasa ada dengan kita, meliputi kita dan sentiasa membantu kita. Allah itu menurut sangkaan hamba-Ku. Jadi bersangka baik dengan Allah sentiasa. InsyaAllah keadaan akan jadi lebih baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.